Nama saya Nur Hanisah Zika binti Azrin dan nombor kad matrik saya adalah 17DUP20F2007. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan 5 asas kaedah fiqh dan ini adalah senarai ahli kumpulan kami yang akan membentangkan tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Ruslan. Nombor kad matrik 17DUP20F2028. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha binti Azmi. Nombor matrik 17DUP20F2034. Assalamualaikum, nama saya Nur Melaka Syahriz Jahangudin. Nombor kad matrik saya 17DUP20F2012. Saya dari kelas DUP 2A. Isi kandungan. Yang pertama ialah pengertian kaedah fiqh dan yang kedua ialah konsep asas kaedah fiqh. Yang pertama adalah kaedah fiqh. Kaedah bermaksud tapak asas rumah dan prinsip. Fiqh bermaksud suatu kefahaman. Kaedah fiqh bermaksud kolesi kaedah utama yang bersifat umum bagi menyelesaikan isu-isu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hanisah Zika binti Azrin akan menerangkan tentang kaedah 1 iaitu fungsi disyariatkan niat. Hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sesungguhnya setiap amalan harus bergantung pada niat dan sesungguhnya kedudukan bagi amalan tersebut adalah tertakluk kepada apa yang diniatkan. Berdasarkan hadis ini, niat merupakan perkara yang amat penting kerana ia yang akan menentukan tujuan amalan tersebut. Yang membezakan ibadat dan niat adalah menahan diri daripada lapar kerana berpuasa. Dan selain itu, menyembelih binatang bertujuan untuk makan dan ibadah korban. Sementara itu, membezakan ibadat dan ibadat lain, ibadah fardu ataupun sunat. Selain itu, mengeluarkan duit untuk sedekah dan juga zakat. Seterusnya, niat sangat diperlukan bagi tujuan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kajian, rekaan dan penyelidikan mesti bertujuan yang baik dan menepati syarak. Sebagai contoh, penghasilan alat komunikasi yang akan membantu dan memudahkan urusan kehidupan seharian manusia. Yang kedua, bagi mencapai matlamat, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti disusun rapi, baik serta menepati kualiti syarak. Contoh, penghasilan sistem pengurusan yang mampu menjadikan kerja tersusun rapi dan baik. Yang terakhir, mendahulukan sesuatu yang penting sebagaimana yang diminta oleh syariat adalah menjadi keutamaan dan bukan untuk meraih simpati ataupun keuntungan. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah 2 iaitu keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 36 yang bermaksud, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak untuk menentukan sesuatu kebenaran. Sebagai contoh, keyakinan pada sesuatu yang dipegang oleh seseorang tidak boleh berubah dengan sewenang-wenangnya oleh gangguan syak atau keraguan yang tidak pasti status kebenarannya. Seterusnya, penerangan kaedah. Yang pertama, keyakinan mestilah berdasarkan sandaran atau sumber yang jelas dan tiada keraguan padanya. Yang kedua, keyakinan kepada ilmu yang dimiliki secara benar mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar dan penuhi keyakinan. Seterusnya, yang ketiga, segala usaha hendaklah memenuhi tujuan syariat iaitu untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Dan yang last sekali, yang keempat, hasil kerja seharusnya
dapat memberikan impak yang terbaik bagi keselesaan dan kesempurnaan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Jamal. Nombor kad matrik saya 17 DUP 20F 2010. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah 3 iaitu kesulitan mengundang kemudahan. Firman Allah SAW dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang bermaksud, dan ia tidak akan menjadikan kamu untuk menanggung sesuatu beban dan juga susah payah dalam perkara agama. Masakoh ataupun kesukaran ataupun kesempitan yang dimaksudkan dalam kaedah ini adalah merujuk kepada beberapa keadaan kesukaran yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia yang normal. Antara kesukaran yang menjadi sebab berlakunya kemudahan dan juga keringanan, yang pertama, jahil, tidak mengetahui ajaran agama Islam iaitu cetek dalam pengetahuan tentang agama. Yang kedua, sakit. Diberikan kemudahan untuk memilih keadaan lain untuk melunaskan kewajipan. Contohnya, seseorang itu dibenarkan untuk bertayamum kerana sakit yang boleh memudaratkan dirinya sekiranya ia berwuduk. Nombor 3, musafir. Seseorang yang bermusafir atas tujuan yang baik dibenarkan untuk menyempurnakan kewajipan tertentu anak urusan musafir tersebut menimbulkan kesukaran baginya. Nombor 4, terlupa. Seseorang yang terlupa melaksanakan sesuatu ibadat ataupun apa jua perkara yang dianggap tidak menanggung apa-apa tanggungjawab. Contohnya, tidak dianggap berdosa bagi seseorang yang puasa makan pada siang hari bila ia terlupa. Nombor 5, paksaan. Paksaan yang diterima bagi melayakkan seseorang gugur memikul tanggungjawab dalam agama adalah untuk menyelamatkan agama, nyawa dan juga lain-lain. Nombor 6 iaitu umumul balwa, iaitu sesuatu perkara yang telah diterima umum yang boleh dimaafkan bila berlakunya perkara tersebut. Penerangan kaedah. Sebarang kesukaran yang berlaku dalam proses penyelidikan hendaklah dirujuk kepada syarat-syarat yang membolehkan ruksa. Contohnya, pertimbangan untuk mencipta sesuatu bagi kepentingan manusia haruslah menjadi keutamaan untuk mengguna pakai konsep ruksa. Yang seterusnya, kaedah ini digunakan apabila sesuatu tujuan yang dianggap diperlukan oleh manusia di dunia terhalang oleh sesuatu kesukaran dan juga kepayahan. Dan yang terakhir, kebenaran untuk menggunakan segala ruksa adalah berkuat kuasa selama mana kesukaran tersebut masih berlaku. Yang seterusnya adalah kaedah 4, kemudaratan dihapuskan. Mudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi tercapainya kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, maruah, keturunan, akal dan harta. Yang kedua, Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan sama ada kepada diri sendiri, orang lain atau alam sekitar. Dalam masa yang sama, Islam melarang tindak balas lepas sesuatu tindakan daripada pihak lain yang boleh memberikan kemudaratan. Hadis Rasulullah SAW oleh Imam Suyuti yang bermaksud tidak dibenarkan melakukan kemudaratan dan membalas sesuatu dengan kemudaratan. Yang seterusnya adalah penerangan kaedah. Yang pertama, menolak kerosakan menjadi keutamaan daripada mengambil kebaikan, mendahulukan tujuan, menyingkirkan kemudaratan berbanding kebaikan. Yang kedua, membenarkan sesuatu yang asalnya terlarang atau haram untuk dilaksanakan atau digunakan. Contohnya, keharusan doktor lelaki memandang aurat wanita sekadar yang perlu. Yang terakhir adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setara dengannya. Penggunaan arak sama ada untuk diminum atau dimakan atau digunakan atas alasan biasa masih dihukum haram. Namun, jika digunakan untuk menjadi penawar terbaik setelah gagalnya ubatan yang lain, maka penggunaan itu dibenarkan. Seterusnya ialah kaedah kelima iaitu adat kebiasaan dijadikan sumber hukum. Seterusnya ialah adat. Adat ialah sesuatu yang sudah menjadi satu kelaziman yang dilakukan oleh manusia
manakala uruf pula ialah sesuatu yang telah dimaklumi oleh masyarakat sehingga ia menjadi amalan kebiasaan. Cara ini memberi maksud adat dan uruf boleh dijadikan rujukan bagi menetapkan sesuatu hukum bagi satu-satu isu atau kes dengan syarat ketiadaan nas syarak dalam permasalahan tersebut. Andai terdapat nas syarak, maka penggunaan kaedah ini dibatalkan. Seterusnya ialah pembahagian adat ataupun uruf. Yang pertama ialah adat am, yang kedua ialah adat khusus, yang ketiga ialah adat sahih, yang keempat adalah adat fasid ataupun rosak. Adat am ialah kebiasaan yang diterima umum. Contohnya, sembahyang yang merujuk kepada solat bukan bermaksud yang lain seperti yang difahami oleh agama lain. Adat khusus ialah sesuatu yang terpakai dan mudah difahami oleh sesetengah masyarakat atau negeri atau dalam kalangan golongan tertentu. Contohnya ialah kesajanaan merujuk kepada kepandaian dan kecantikan seseorang. Adat sahih ialah sesuatu adat yang tidak bercanggah dengan nas syarak ataupun prinsip syarak. Contohnya pemberian hantaran kahwin dalam majlis perkahwinan tidak termasuk di dalam mas kahwin. Adat fasid ataupun rosak ialah sesuatu adat yang bercanggah ataupun berlawanan daripada prinsip syarak dan juga nas syarak. Contohnya ialah menjual barang secara bertangguh melebihi daripada bayaran secara tunai. Seterusnya ialah penerangan kaedah. Yang pertama ialah asas pertimbangan utama untuk menerima adat sebagai rujukan hukum mencegah berlakunya kemudaratan melebihi daripada menarik kemaslahatan untuk manusia. Yang kedua ialah syarat utama uruf atau adat diterima ialah uruf tersebut menjadi satu amalan kebiasaan atau satu budaya yang diamalkan secara berskala besar oleh masyarakat, konsisten dan tidak mudah berubah-ubah dalam tempoh yang singkat. Contohnya, amalan membaca Yasin setiap malam Jumaat. Ketiga ialah hendaklah amalan yang dikatakan sebagai adat tersebut tidak bercanggah dengan nas syariat atau mana-mana prinsip syariat yang putus ataupun qat'i.